Baik, saya semula daripada ayat 13 Surah Az-Zuhruf, Surah Az-Zuhruf ayat 13. Baik. Ayat sebelumnya menerangkan tentang Allah menjadikan binatang itu adalah keperluan dan kepentingan buat manusia. Di antara binatang itu ada yang dijadikan sebagai lauk, makanan. Dan di antara binatang itu dijadikan sebagai kenderaan. Ya. Sebelum manusia menciptakan, dikatakan sebagai jentera atau motor, Allah telah mempersiapkan atau mempersediakan buat manusia, yaitu kenderaan-kenderaan daripada binatang ternakan. Daripada binatang-binatang yang boleh membawa bebanan tapi tidak boleh tangkas atau tidak boleh berlari, seperti gajah, unta, dan lain-lain, tapi dia tidak tangkas untuk berlari. Allah telah menciptakan yang lebih hebat, yaitu kuda. Ketangkasannya tidak dapat nak ditandingi dan boleh sampai ke sesuatu tempat yang dihajati dengan begitu cepat. Sampai sekarang pun, walaupun kuda itu tidak sehebat zaman dahulu dipergunakan, tapi manusia masih lagi menggunakan dan masih memelihara lagi. Sebab itu, jentera-jentera yang dicipta juga, mereka menggunakan kuasa kuda. Disebut juga kuda lagi, kuasa kuda. Dan diterangkan pada ayat yang kita baru baca ini, iaitu ayat 13, litastawu ala zuhurihi, supaya kamu duduk tetap atas belakangnya. Mana belakang kenderaan atau punggung kenderaan dan punggung binatang tadi. Summa tazkuru ni'mata rabbikum, kemudian kamu ingat akan nikmat Tuhan kamu. Iza stawaitum alaihi, apabila telah istawaitum, apabila telah kamu duduk tetap atasnya. Wa taqulu, dan kamu katakan atau kamu ucapkan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini selalu kita baca, jadi boleh letak nota tepi itu, doa menaiki kenderaan. Ini bukan Nabi aja, tetapi Allah yang mengajarkan. Bukan Nabi aja, tapi Allah mengajarkan kepada Rasulnya dan kepada umat ini. Jadi kita sebagai umat Rasul, ingat-ingatlah bahawa bila kita naik kenderaan, dah tetap, duduk tetap di kenderaan kita, tak kira kenderaan itu sama ada binatang ataupun kenderaan yang bermotor. Bila kita dah duduk tetap, kita ucapkan, nak naik tadi bismillah. Itu kalau ikutkan dalam hadis. Nak naik bismillah. Kemudian kita menyebut alhamdulillah, itu menunjukkan nikmat Allah. Mengingati nikmat Allah, kita sebut alhamdulillah. Dan juga boleh bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sebut takbir 3 kali. Ikut hadis lah. Ikut hadis. Kemudian baru kita baca kalimah ini. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini yang letak nota ni, sebab kita selalu kita diberikan atau dihidangkan dengan doa ini, tapi tanpa memberitahu ayat berapa, surah berapa. Jadi kadang yang jadi masalahnya, penyusun-penyusun buku ni seolah dia yang
menyusun doa ini. Sedangkan ayat doa ini daripada Al-Quran. Ya, patut letaklah nota. Ya, surah Az-Zukhruf ayat 13-14 contohnya. Ya. Jadi kita macam tu juga kalau kita menyusun buku atau kita memberikan pelajaran kepada seseorang. Ya, kalau ada nota tu, letak nota dia. Surah apa, ayat apa contohnya. Jangan kita menganggap milik kita. Ya, itu salah lah. Sedangkan ini ya dalam Quran. Jadi tahulah ambilannya di mana, iaitu di Quran. Apa maknanya? Jangan takulu ni jangan baca ya. Takulu tu jangan baca subhana saja. Subhanallazi sakhara lana haza. Maha sucilah Tuhan yang telah menundukkan ia bagi kami ini. Ya, menundukkan tahu tak? Mana binatang ni kadang ada naik angin. Kalau naik angin dicampak kita. Ya. Kalau binatang lah naik angin dicampak kita. Jadi Allah telah menundukkan binatang itu. Tapi kalau kenderaan juga yang kita guna, kenderaan ini ya telah ditundukkan buat kita. Wa ma kunna lahu mukrinin, dan tiada adalah kami baginya orang-orang yang menguasai. Ya, jadi kedudukan mukrinin ni dalam nahu lepas kunna. Wa ma kunna mukrinina lahu. Dalam terjemah macam tu. Dan tiada adalah kami orang-orang yang menguasai baginya. Ya. Jadi mukrin ini menjadi khobar kunna. Jadi khobar kunna. Maksudnya, ya, kenderaan yang kita pandu ni sebenarnya kita tidak dapat menguasai kalau ia terjadi apa-apa. Contohnya, ia meletup tayar, terbabas kita. Ya. Tak tahu apa terjadi lepas meletup nanti. Ataupun tiba-tiba kenderaan mati atau tiba-tiba brek tak jalan. Semua ini ya bukan kuasa kita. Kita ya dah rasa semua okey. Tapi dalam perjalanan kita tak tahu. Sebab itu kita bila baca doa ini, ya mudah-mudahan Allah Taala ya mempermudahkan ya atau memberikan kita sesuatu ya kesenangan. Ya. Seandainya berlaku sesuatu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan bahawasanya kami kepada Tuhan kami sungguh orang-orang yang bakal kembali atau akan kembali. Jadi walau macam mana pun ya balik juga kita kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kita kembalikan kepadanya. Inilah doa ya naik kenderaan ya. Jadi catatkan ya. Tapi ada satu lagi yang dikatakan khas untuk ya kenderaan air. Kenderaan air ini ya sebaiknya kita baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim ya. Itu untuk kenderaan air lah. Ya. Itu doa Nabi ya ketika Nabi Nuh ya menaiki bahtera dia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Dengan nama Allah masa berlabuhnya dan mendaratnya. Ya. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ghafurur rahim, amat pengampun lagi amat penyayang. Baik, itu sama lagi, wa ja'alu lahu min ibadi juz'a, dan telah menjadikan mereka baginya, bagi Allah daripada hamba-hambanya satu bahagian. Mana ada satu juzuk ya. Diambil daripada hamba-hamba Allah ini ya. Contohnya mereka katakan malaikat itu anak-anak perempuan Allah ya. Kemudian ya dikatakan juga bahawa ya, Allah itu punya anak ya. Jadi ya, Isa itu katanya anak Tuhan ya. Mengikut Nasara. Mengikut Yahudi, Uzair itu anak Tuhan. Ya. Orang-orang musyrikin Mekah, ya, dia katakan malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Innal insana lakafurun mubin. Bahwasanya manusia sungguh amat kufur yang nyata.
atau yang terang. Mana benar-benar manusia ini mengkufuri Allah Ta'ala. Amittakhaza mimman yahluku banati, atau apakah telah menjadikan ia atau telah menjadikan ia daripada apa yang ia ciptakan akan anak-anak perempuan. Wasfakum bil banin, dan telah memilih ia akan kamu dengan anak-anak lelaki. Apa maksudnya? Patutkah orang musyrikin Mekah ni, orang musyrikin Mekah atau masa itu, patutkah soalan ini mereka menjadikan anak-anak perempuan ini untuk Allah, sedangkan dia tak suka anak perempuan, dia suka anak lelaki. Orang musyrikin Mekah, bila dia dapat anak perempuan, dia tidak senang hati. Dia benci anak perempuan. Sedangkan isterinya juga perempuan. Tapi dia tak senang isterinya kalau bersalin anak perempuan. Ini yang dikatakan dia tak suka anak perempuan. Tapi dia boleh tuduh Tuhan ada anak perempuan, iaitu malaikat-malaikat, anak perempuan Allah. Jadi patut ke dia berbuat demikian? Kita ni kalau nak memberikan kepada seseorang ialah sesuatu yang kita suka. Contoh misalnya kata kita suka anak lelaki, maka diberikan kepada Allah sebagai anak lelaki. Contohnya Allah punya anak lelaki. Macam tu logiklah suka dengan suka. Maknanya ini tak bertentangan. Dia suka anak lelaki tapi dia berikan yang dia benci kepada Allah, iaitu anak perempuan. Patut ke dihukum macam tu? Hukuman tu patut ke? Yang tak suka bagi Allah, yang suka buat dia. Itu salah hukuman macam tu. Ini orang jahiliah. Wa iza busyira ahaduhum, dan apabila telah digembirakan ia akan seseorang mereka dengan apa yang daraba lirrahmani masalan, telah ia jadikan, telah ia contohkan bagi Tuhan yang Maha Pemurah satu perumpamaan. Maknanya, senang cerita, Allah Ta'ala memberikan kepadanya anak perempuan. Allah digembirakanlah, mana bila isteri bersalin tu seronoklah isteri bersalin. Tapi bila isteri bersalin tadi melahirkan anak perempuan, maka si lelaki ni atau si suami ni zalla wajhuhu, telah jadilah wajahnya muswaddan, hitam pekat, wa huwa kadzim, walhal ia amat duka cita, atau yang terlampau duka cita. Tapi lebih baik kita kata yang amat duka cita lah, cantik. Jadi tak senang hati bila dia dapat anak perempuan. Sebab itu zaman jahiliah ni, bila isterinya melahirkan anak perempuan, pertama dia tak akan hebohkan kepada jiran-jirannya yang isterinya bersalin, atau kepada orang-orang lain yang isteri dia bersalin. Dia buat bodoh Yang kedua, sama ada dia pelihara dalam keadaan malu sangat, atau dia tanam anak perempuan tu hidup-hidup. Masa itu undang-undang mereka, kalau tanam anak perempuan hidup-hidup, ia tak jadi satu kesalahan. Pendek kata, perbuatan tu mulia. Sebab mereka tak suka anak perempuan. Jadi pilih antara dua, sama ada dia pelihara tapi menanggung malu, atau dia tanam anak perempuan tu hidup-hidup. Ini dikatakan bila dapat anak perempuan dia cukup malu, dan tidak bagi tahu siapa-siapa yang isterinya sudah bersalin.
Dalam ayat ini ada perkataan Kazim. Ya, anak cucu jangan namakan Kazim, amat duka cita. Ya, duka cita je Kazim. Macam tu. Bas, yang makna Kazim. Ya. Kemudian awaman yunasya'u fi hilyati wa fil hisami ghairu mubin. Dan apakah orang yang ia yunsya'u, ia dipelihara dalam khilyah, dalam perhiasan. Faham tak maksudnya? Maksudnya, seseorang yang dilahirkan tadi, ia adalah dijadikan dalam perhiasan. Maknanya orang semua sayang, macam barang hiasan. Jadi orang barang hiasan kan orang sayang. Jadi bayi yang dilahirkan biasanya akan sentiasa disayangi, sentiasa dijaga, macam mana jaga barang perhiasan. Macam itulah. Itu dikatakan dipelihara dalam perhiasan. Itu hiasan yang indah. Wa huwa fil hisami ghair mubin. Walau ia dalam perbantahan tidak nyata, tidak terang. Bila dah besar pula, dah keras kepala, dah keras ubun-ubunnya, dia menjadi pembantah yang terang kepada kebenaran. Sedangkan dia tak ingat waktu bayi itu tak boleh nak buat apa-apa, melainkan semuanya ihsan daripada kedua orang tuanya atau pengasuhnya. Tapi bila dah besar, dah keras kepala, mereka dah melawan pula keterangan yang sampai kepadanya atau melawan Allah Ta'ala. Wa ja'alul malaikah, dan telah menjadikan mereka akan malaikat. Malaikat itu letak jamak, malaikat-malaikat. Allazinahum, iaitu orang-orang yang mereka ibadur rahman, hamba-hamba yang maha pemurah. Hamba-hamba yang maha pemurah ni maknanya Tuhan, kalau letak Tuhan lagi cantik lah. Hamba-hamba Tuhan yang maha pemurah. Malaikat tu adalah hamba-hamba Tuhan Ar-Rahman. Inasa, anak-anak perempuan atau perempuan-perempuan. Jadi mereka ini orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah, dia percaya ada malaikat. Malaikat tu ada kalimah marbutah hujung tu, malaikata, kan ada tak marbutah. Jadi tak marbutah tu dikatakan sebagai muannas, perempuan kononnya. Terjemahan mereka, bahawa malaikat-malaikat itu adalah golongan perempuan. Itu adalah anak-anak perempuan Tuhan yang maha pemurah, ataupun anak-anak perempuan Tuhan. Kata siapa? Orang-orang musyrikin jahiliyah masa itu. Asyahidu khalqahum, adakah telah menyaksikan mereka akan ciptaan mereka? Maknanya orang musyrikin Mekah ni, dia menyaksikan ke ciptaan malaikat ini, sehingga dia boleh tuduh malaikat itu anak perempuan atau bangsa perempuan. Adakah mereka saksikan Allah ciptakan malaikat itu? Itu soalannya. Satu kitabu, bakal ia ditulis, syahadatuhum, persaksian mereka, wa yus'alun, dan mereka ditanya. Jadi adakah mereka ini menyaksikan ciptaan malaikat ini, sehingga dia tuduh bahawa malaikat itu anak-anak perempuan, anak-anak perempuan Tuhan? Sudah tentu mereka tidak menyaksikan. Apa yang mereka katakan semuanya akan ditulis dan akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadinya pahaman kita ataupun akidah kita, malaikat ini tidak ada jantinah. Mana tidak ada lelaki dan tidak ada perempuan, mana tidak ada jantinah.
dan dia tidak punya nafsu macam mana manusia punya nafsu. Ya. Itulah malaikat. Ya. Dan dia tidak beranak macam mana jin dan manusia beranak dan tidak beranak. Malaikat ini diciptakan ya, mana terus jadi. Kun, jadilah. Fayakun, lalu ia jadi. Allah nak ciptakan malaikat tadi tak cukup 70, ditambah lagi dengan ciptaan tambah lagi tanpa beranak. Dengan kalimah kun, jadilah, lalu ia pun jadi. Ya. Itu malaikat. Wa qalu, dan telah berkata mereka, lau sya'ar rahman, jikalau telah berkehendak ia oleh Tuhan yang Rahman, ma abadnahum, tiada telah menyembah kami akan mereka. Mereka boleh pula ya berfaham macam tu. Kononnya ini semua dah kehendak Tuhan, sebab itu kami sembah berhala-berhala tu. Kalau Tuhan kami tak kehendaki, kami tak sembah. Ini semua dah kehendak Tuhan. Oh, pandai pula bersandar macam tu. Kononnya dia menyembah berhala tu adalah sudah kehendak Tuhan. Ya. Malahum bizalika min ilmin. Tiada bagi mereka dengan itu daripada pengetahuan. Mereka sendiri pun tidak punya ilmu. Mereka hanya taklid kepada moyang-moyang mereka. Orang moyang-moyang mereka menyembah, dia pun menyembah. Dia sendiri pun tak tahu jalan cerita kenapa menyembah berhala. Dia pun tak tahu. Tak ada ilmu. Inhum illa yahrusun. Tiada mereka melainkan mereka berdusta. Hanya cerita-cerita yang direka-reka sebagai kata-kata dusta. Kononnya berhala itu boleh memberikan syafaat, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan. Ada pula berhala yang boleh membawa kepada malapetaka. Semua ini adalah yahrusun. Mereka hanya berdusta. Tidak ada ilmu atau kitab yang menerangkan. Ya. Jadi sekadar itu untuk Al-Quran hari ini. Dan kita ya, sambung dengan pelajaran Sorof. Ya. Tengok pelajaran Sorof sampai ayat berapa jam ya. Boleh buka mic ya. Sampai bilangan apa Sorof kita? 26. Ustaz, sebelum tu nak tanya boleh? Ya. Yang tadi tu, yang musyrikin tu, macam ada lagi ke keturunan dia orang yang kefahaman dia masih macam tu di Mekah atau Madinah? Kita ni kalau disebut musyrikin, ya, artinya mana-mana di negara mana yang menyembah berhala, termasuk Musyrikin. negara kita pun ada menyembah berhala, itu disebut sebagai musyrikin dalam Al-Quran. Oh. Jadi pahamannya samalah. Siapalah? Oh, okey. Pahamannya sama. Macam tu. Sebab tapi kita jarang sebut musyrikin kan sekarang maksudnya kalau yang sembah berhala tu kita bolehlah cakap orang musyrik kan. Kita jarang sebut sekarang. Kita sebut musyrik atau kalau ramai musyrikin. Kalau seorang musyrik. Ya. Kita kata kafir je kita tak payah kita gunakan bahasa-bahasa yang menyakitkan hati mereka. Mendalam lah. Jangan perfect lah kepada agama tertentu. Tapi kita sebut musyrikin fahamnya lah. Macam tu lah. Oh, I see. Okey. Terima kasih. Sebab Al-Quran pun dia menyebut macam tu. Ingat kawan dulu musyrikin. Jadi itu pahaman dulu lah, dibawa sampai sekarang. I see. Okey ya, kita teruskan dengan pelajaran. Ustaz, sebelum tu saya nak tanya satu Ustaz. Okey. Litas tahu itu apa perkataan asal dia? Litas tahu. Istawa. Istawa. Semayam. Bersemayam. Istawa. Okey. Ayat yang keberapa tu? Litas tahu. Ada ni. Yang 18. Yang nak naik kenderaan tu lah, yang kita nak baca doa. Tadi. Yalah. Kan. Ayat 13 tu. 13. Baik, kami duduk. Duduk tetap. Baik ya, kita teruskan dengan pelajaran Sorof yang
bilangan 26, ya, atau tamrin 26, iaitu masih bab af'ala yuf'ilu. Ya, contoh diberi ialah agwa, maknanya menyesatkan. Alif, ghin, waw, ya. Ya tu adalah mu'tal. Alif adalah penambahan. Ya, asalnya ghin, waw, ya. Ditambah dengan alif jadi agwaya. Lalu jadi agwa. Ya, jadi oleh kerana akhir huruf mu'tal tak perlu dibunyikan. Ya, tapi ditulis. Tapi tak dibunyikan. Agwa. Ya. Okey, sekarang teruskan dengan tamrin yang ke-26. Azwa maknanya melayukan. Melayukan. Ya, azwa mudhari'nya apa? Yuzwi. Yuzwi. Masdarnya Izwa. Izwa'an. Amar. Azwi. Azwi. Nahi. Azwi. La tuzwi. La tuzwi. Isim fa'il. Muzwin. Muzwin. Isim maf'ul. Muzwan. Muzwan. Makan zaman. Muzwan. Muzwan. Dua-dua sama. Muzwan. Madi majhul. Madi majhul. Uzwiya. Uzwiya. Yuzwa. Mudhari' Yuzwa. majhul. Yuzwa. Yuzwa. Okey. Itu makna melayukan. Nombor 2 makna mengubati. Adwa. Mudhari'nya Yudwi. yudwi. Masdarnya Idwaan. idwaan. Amar. Adwi. Adwinahi. La tudwi. La tudwi. Isim fa'il. Mudwin. Isim maf'ul. Mudwan. Makan zaman. Mudwan. Mudwan. Madi majhul. Udiya. Udwiya. Udwiya. Mudhari' majhul. Yudwi. Yudwa. Okey, sekarang nombor 3. Atwa. Alif ta wa ya. Atwa. Maknanya membinasakan. Cuba buat madi mudhari' masdar sekali 3. Atwa. Nanti sebut dulu madi. Itwaan. Itwaan. Sebut madi sekali ya. Atwa. Yutwi. Itwaan. Amar nahi. Atwa. Atwi. La tutwi. La tudwi. Isim fa'il, isim maf'ul. Mutwan. Makan zaman. Mutwan. Madi majhul, mudhari' majhul. Utwiya. Yutwa. Sorry, Yutwa. Okey, nombor 4 dengan makna mencondongkan. Alwa. Alif lam wa ya. Alwa. Cuba buat madi mudhari' masdar. Alwa. Yulwi. Ilwaan. Okey, alwa yulwi ilwaan. Amar nahi. Alwi. Mulwin. Alwi la tulwi. Isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il. Mulwan. Makan zaman. Mulwan. Madi majhul, mudhari' majhul. Ulwiya. Yulwi. Yulwa. Yulwa. Okey, nombor 5 ya, dengan makna melemahkan. Alif dot wa ya. Adwa yang selalu kita sebut dhaif tu lemah ya. Adwa melemahkan. Okey, madi mudhari' masdar. Adwa. Yudwi. Idwaan. Amar nahi.
Idwa. Adwi. Adwi. Sorry. La La tudwi. Isim fa'il, isim maf'ul. Mudwin. Mudwan. Mudwan. Okey, makan zaman. Mudwan. Mudwan. Madi majhul, mudhari majhul. Udwiya. Yudwa. Udwiya. Okey, yang akhir memuaskan. Alif, ra, wa, ya, arwa. Madi mudhari masdar. Arwa. Yurwi. Irwa. Irwa. Irwaan. Amar nahi. Arwi. La turwi. Arwi la turwi. Isim fa'il, isim maf'ul. Murwan. Makan zaman. Murwan. Madi majhul, mudhari majhul. Urwiya. Yurwa. Okey, ya, makna memuaskan yang akhir kali makna memuaskan. Cuba buat terjemahan. Memuaskan. Madi Telah memuaskan ia. Mudhari Ia memuaskan. Masdar Kepuasan. Okey, amar. Janganlah. Amar suruh. Memuaskanlah oleh engkau. Puaskanlah oleh engkau. Ya, puaskanlah oleh engkau. Nahi. Jangan engkau memuaskan. Jangan engkau puaskan. Isim fa'il. Yang memuaskan. Isim maf'ul. Yang dipuaskan. Makan. Isim makan, tempat memuaskan. Zaman. Masa memuaskan. Madi majhul. Telah dipuaskan ia. Nama tak sesuai. Telah dipuaskan ia. Telah dimuaskan ia. Puaskan ia. Barulah cantik. Telah dimemuaskan. Kan tak cantik maksudnya. Telah dipuaskan ia. Mudhari majhul. Ia dipuaskan. Alhamdulillah, mumtaz semua. Ya. Okey, insya-Allah kita akan sambung pada tamrin yang ke-27. Saya dah hantar dalam grup, boleh catat dalam grup ya. Bab dia bab multawi ya. Yang kita sekarang ni lafif. Lafif ni maknanya huruf dua mu'tal di akhir. Yang multawi besok ya, kedudukan dia awal dan akhir. Dia punya mu'tal dia. Awal dan akhir. Itu mu'tal dia. Jadi huruf sahih dia di tengah. Multawi ni maknanya awal dan akhir mu'tal. Kalau yang kita lafif ni dua huruf akhir mu'tal ya. Okey, sekarang itu dulu. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama manfaat daripada pelajaran tadi, insya-Allah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minkum ma nasina wa 'allimna minkum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafana waj'alhu lana hujjatan